Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Faslun. Pada menyatakan sembahyang jamak dalam safar. Jamak dalam musafir. Sebab ada jamak dikait dengan safar, sebab ada jamak lil matar. Dan pada ketika hujan tu ada dua jamak. Jamak lil matar dan satu lagi jamak lil safar. Pemula harus menjamak, mana menghimpunkan dua sembahyang antara zuhur dengan asar dan antara maghrib dengan isyak dengan dua, iaitulah jamak takdim atau jamak takhir. Ya, sembahyang yang boleh dijamakkan zuhur, asar, maghrib dengan isyak, sama ada dalam bentuk takdim atau bentuk takhir. Maka jamak takdim itu ialah menyembahyangkan asar. Ini kalau kita jamak asar, zuhur dengan asar, mana kita sembahyangkan asar di dalam waktu zuhur. Ya, sembahyang zuhur dalam waktu dia lah. Asar itu berpindah, yakni ditakdimkan, didahulukan sebelum masuk waktu dia. Asal hukum dia tidak sah sembahyang di luar waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semuanya Inna salata kanat 'alal mu'minin. Sungguhnya sembahyang itu atas orang beriman kitaban, mana kewajiban, mawquta yang diwaktukan. Mana ada waktu-waktu yang tertentu. Betul. Mana kalau disemayangkan luar daripada waktu, maka hukum dia tidak sah. Ya, semayang sebelum masuk waktu. Zuhur dia semayang misalnya, belum masuk waktu, maka tidak sah semayang. Ya. Ya, sekarang semayang di luar waktu sah apabila ada sebab dia. Yang ini sebab dia ialah kerana safar. Jadi asar yang sebelum masuk waktu sah disemayangkan dalam waktu zuhur. Ya, sah disemayangkan dalam waktu zuhur. Mana tu? Iaitu menyembayangkan asar di dalam waktu zuhur dan menyembayangkan isyak di dalam waktu maghrib. Isyak belum masuk, tapi kita sembahyangkan dalam waktu maghrib, itu dipanggil jamak, menghimpun secara takdim, mana secara dahulu, mana mendahulukan sembahyang isyak sebelum masuk waktu, mendahulukan asar sebelum masuk waktu. Dan kedua ni jamak takhir, yang ni akad sebalik, menyembahyangkan zuhur di dalam waktu asar, maknanya memindahkan waktu zuhur, sembahyang zuhur dalam waktu asar. Asar dia haram, kita keluarkan sembahyang itu daripada waktu. Sekarang sebab apa? Sebab ada maknanya elat ni, itulah kena safar. Ini dia panggil waktu apa ni? Waktu uzrin. Waktu ni panggil waktu uzur. Sebab apa uzur? Di safar, kena ada musafir. Sembahyangkan zuhur dalam waktu asar dan menyembahyangkan pula maghrib di dalam waktu isyak. Itu pengenalan ni maknanya. Kemudian huraian ni bermula meninggalkan jamak seperti dikerjakan sembahyang masing-masing di dalam waktunya. Itu dipanggil terafdal. Ya, itu kaedah dia terafdal, mana aksar sawaban. Lebih banyak nisbah pahala, itu mana afdal. Daripada jamak, melainkan pada orang yang ada pada hatinya benci akan jamak. Ya, pada hati dia tadi maknanya harus jamak tu, macam dia malas nak buat. Jadi mana ketiga itu lawan kebencian itu, maka dibuat jamak. Itu afdal dia, sebab menegaskan bahawasanya diharuskan. Satu. Atau yang syak akan harus jamak, duk syak boleh ke boleh ke tidak, padahal dia tahu benda tu, duk main
qalbi, hati dia main gitu, lawan ni. Itu tu kita buat jamak tu. Dua. Atau ia sembahyang seorang diri. Ya, sembahyang seorang diri. Jika ditinggalkannya jamak dan sembahyang serta berjamaah, jika ia sembahyang jamak, maka tak afdal baginya mengerjakan jamak. Ya. Jadi pada sini, jika ditinggalkannya jamak. Jadi asalnya sembahyang tamam adalah afdal. Ya, sembahyang meninggalkan jamak maknanya kita sembahyang secara tafriq, maknanya masing-masing waktu. Itu lebih afdal. Kecuali beberapa perkara tadi. Itulah apabila gangguan dalam kalbi, ada rasa perasaan tak sedap, boleh ke jamak ni. Ya ke jamak. Dia dah tahu tapi perasaan tu cocok dia, lawan dia. Terus dia buat jamak. Atau sembahyang seorang dirinya. Ya, jika ditinggalkannya jamak. Dan sembahyang serta berjamaah jika ia sembahyang jamak. Faham? Mana kalau dia sembahyang seorang diri, dia sembahyang tak jamak. Kalau dia sembahyang jamak, ada jemaah, semua jemaah tu sembahyang jamak, kan? Ketika itu afdal dibuat jamak dengan berjamaah, yang terlebih afdal. Sebab apa? Dia kait dengan jamaah. Dia pergi satu bas rombongan pergi Kelantan dan ya, Kedah ke mana. Di berjalan satu bas semua buat jamak. Jadi mana kalau dia tak buat jamak, kan dia jadi sembahyang seorang-seorang. Kan? Orang semua buat jamak takdim jalan. Ya, semua istilah kita buat takdim ya. Mana tersembahyang isyak dalam maghrib. Jadi dia tak buat jamak. Jadi dia sembahyang seorang je. Isyak kan dia tak dapat berjamaah. Arti kita afdal dia meraihkan jamaah, mana dia buat sembahyang jamak sebab dapat raikan jamaah. Itu maksud. Jika tidak ada ilat semua ni, maka sembahyang masing-masing terlebih afdal. Syahadan adalah syarat jamak takdim. 4 perkara. Yang pertama, mendahulukan sembahyang yang empunya waktu. Kerana sembahyang yang kedua itu mengikut. Sembahyang kedua dipanggil tabi'ah. Dia mengikut bagi yang pertama. Maka tiada dahulu yang mengikut itu atas yang diikut. Yang mengikut kalau nisbah isyak maghrib dengan isyak. Mana isyak mengikut akan maghrib. Bila maghrib yang diikut, dia kena dulu. Takkan orang yang diikut duduk belakang. Itu maksudnya. Jadi sembahyang yang empunya waktu yang diikut. Maghrib dulu, kemudian barulah dia sembahyang akan isyak. Dia sembahyang asar, zuhur dulu, baru sembahyang asar. Maka jika didahulukan sembahyang empunya waktu atas yang tiada empunya waktu, ya, maka jika didahulukan sembahyang empunya waktu atas yang tiada empunya waktu, kemudian maka nyata batal sembahyang empunya waktu, maka waktu batalnya sembahyang yang kedua. Jika didahulukan sembahyang empunya waktu, maghrib, kan, atas yang tiada empunya waktu, iaitu asar, yang pertama itu isyak, kemudian maka nyata batal sembahyang yang empunya waktu. Ya, nyata tengok lepas dia nyata bahawasanya batal sembahyang yang empunya waktu. Batallah sembahyang yang kedua. Faham? Dia sembahyang jamak takdim. Okey, maghrib. Lepas tu sembahyang isyak. Lepas sembahyang, tengok kiblat tempat lain. Ya, kiblat tempat lain arah ni. Dia pergi sembahyang kiblat sana, dia pusing kemari. Misalan contoh ni. Ya, kita pun kena sekali dulu. Mai isyak waktu malam singgah satu masjid. Masjid pula gelap, pusing. Oh, nampak sini kiblat tu sembahyang. Lepas sembahyang tengok mihrab sana. Ya. Bermakna nyata sembahyang kita tidak sah.
baru dia tahu kita menghadap bukan kiblat, terbalik. Ketiga tu hukum dia sembahyang tu kena ulang balik. Jadi sembahyang jamak tadi, yang kedua batal sebab dia tabi', dia mengikut. Bila batal matbu' maka batal tabi'. Matbu' apa dia? Yang punya waktu, iaitulah maghrib. Lepas sembahyang di situ ni, lepas sembahyang. Dan lepas sembahyang dua-dua tadi, tengok ada batal sembahyang yang pertama tadi. Jawab yang kedua pun batal. Mana buat baliklah. Itu maksudnya. Syarat yang kedua, berniat jamak di dalam sembahyang yang empunya waktu. Kalau maghrib dengan isyak, dia kena niat jamak tu dalam sembahyang, tidak disyaratkan dalam takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram tu lagi baik. Jadi sembahyang salam tadi, kita sembahyang maghrib, dia nak niat lintaskan dalam hati dia, waktu dia rokok ke, waktu sujud, waktu qiyam, mana-mana boleh. Dia niatkan dalam hati dia, sebelum salam tu dia niat, aku jamakkan akan sembahyang isyak dalam sembahyang maghrib ini, atau aku jamakkan pada sembahyang maghrib ini akan sembahyang fardu isyak. Terlintas di hati dah. Dan kalau ada niat itu serta salam sekalipun, dia serta salam tadi, assalamualaikum, niat dia niat jamakkan maghrib isyak pada maghrib, boleh. Jangan dia lepas salam tadi lah. Jawab dia apa? Memadai, mana sah, walaupun diiktiran disertakan dengan salam. Habis. Maka rupa berniat jamak seperti diniatnya mengerjakan sembahyang asar dalam waktu zuhur. Dia niat, maknanya aku jamakkan sembahyang asar dalam waktu zuhur. Atau mengerjakan sembahyang isyak dalam waktu maghrib. Jadi sepanjang sembahyang maghrib tu belum habis, dia ada istighdarkan niat tu, bahawa dia nak sembahyangkan isyak sebagai jamak takdim dalam sembahyang waktu maghrib, maka sah hukum. Mereka tak ada, tak boleh. Gimana orang kena macam ni? Dia ikut sembahyang jamak, lepas tu orang bangun, dia bangun. Sebab tu dalam musafir kena beritahu lah, tu imam kita buat jamak, jadi makmum pun niat jamak. Jadi imam tak beritahu, imam niat jamak, makmum tak niat. Bila imam bangun lagi, dia pun bangun juga. Kata ke sembahyang apa tadi? Ikut imam. Sembahyang apa? Tak tahu, ikut dia. Habis. Jawab dia tak sah sembahyang yang kemudian. Manakala masuk waktu isyak dia sembahyang balik, atau waktu asar kan dia sembahyang balik. Sebab apa? Dia tidak istighdarkan niat dalam waktu. Sebab tak dia beritahu kan. Biasa kalau musafir kena beritahu lah. Dia nak buat jamak ke, dia nak buat kasar ke, biar mudah makmum tu mengikut. Itu syarat yang kedua. Maknanya mesti dia niatkan jamak sebelum salam. Syarat yang ketiga, muwalah. Artinya apa muwalah? Berturut-turut antara dua sembahyang. Dia jamak maghrib dengan isyak, tarik isyak masuk maghrib, ditakdimkan isyak dalam maghrib. Tetapi jika sedikit selangnya pada uruf tiada mengapa. Panjang ni apa panjang? Muwalat. Jangan sampai 2 rakaat sembahyang. Dia tadi dah niat sembahyang maghrib isyak, lama dia duduk buat sikit-sikit kalau sembahyang, lepas 2 rakaat dah, habis dah tu, tak boleh lah. Mana sembahyang tu kena tolak balik, masuk waktu masing-masing balik. Tapi kalau sekadar sekejap je, dia ambil sembahyang kejap, tak apa boleh. Dan syarat yang keempat, hendaklah kekal safarnya. Musafir itu kekal daripada permulaan sembahyang yang pertama maghrib misalnya, atau zuhur, hingga takbiratul ihram yang kedua, sampai takbir yang kedua tu. Kerana jika jadi mukim ia antara dua sembahyang, batal jamaah. Kalau jadi mukim dia, maka hukum dia batal jamak. Sembahyang yang dijamakkan tadi kena balik waktu dia balik. Isyak balik waktu isyak, asar balik waktu asar. Bila dia berada dalam keadaan mukim. Mukim ni mana? Orang yang bermukim. Mustautin lain. Mustautin anak watan memang tempat dia. Dia bermukim tempat tu, dia niat lebih daripada 4 hari dalam. Itu panggil bermukim. Macam pelajar, orang bekerja banyak mukim kan. Dia negara lain, dia duduk sini 5 bulan tu dia balik, atau hujung tahun dia balik tanah air dia. Jadi maknanya dia mukim, bukan mustautin. Dia mukim. Maka 3 tu bila masuk sempadan tempat itu habis. Maka hukum dia apa? Sembahyang yang kedua tu kena tolak masuk. Kan bahang kena sembahyang balik waktu masing-masing.
dia batal jamak dia. Itu di antara 4 syarat. Ya, 4 syarat. Pertama, dahulukan sembahyang punya waktu. Yang kedua, niat jamak dalam sembahyang yang pertama. Yang ketiga, mualat, jangan panjang sangat penceraian antara sembahyang yang pertama dan kedua. Yang keempat adalah kekal sapar dia tu, di dalam musafar. Kalau dia masuk di kampung dia atau masuk tempat dia nak mana bermukim, maka luput, batal jamak. Jawab dia kena tolak balik sembahyang pada waktu masing-masing. Ada pun jamak takhir. Tadi jamak takdim, kita jamak, kita himpun. Tapi cara takdim, mana didahulukan waktu sembahyang yang belum masuk waktu, iaitulah asar dalam zuhur, isyak dalam maghrib. Sekarang terbalik, yang ni belum masuk kita tarik sembahyang, yang ni dah masuk kita tolak. Dah masuk maghrib tak sembahyang, dia niat aja. Dia tengah berjalan kan, masuk maghrib dia pun niat, aku jamakkan sembahyang maghrib ini kepada sembahyang waktu isyak sebagai jamak takhir. Dah Kang sampai sana ke sembahyang, ya, ini jamak takhir. Maka disyaratkan padanya 2 perkara saja. Pertama, niat jamak sebelum keluar waktu. Dia tengah musafir kan, tengah highway, tak ada tempat sembahyang, misalnya dengar masuklah waktu maghrib, ya, itu pasang niat. Niat mana dijamakkan sembahyang maghrib ini kepada sembahyang jamak sebagai jamak takhir pada sembahyang isyak. Maka syarat ini, ya, faedahnya supaya jadi sembahyang yang pertama itu ada. Ya. Tolong sebutkan sembahyang ada tapi di luar waktu. Ya, sembahyang ada tapi di luar waktu. Inilah dia. Dia biasa sembahyang ada dalam waktu. Bila keluar di waktu jadi qada. Sekurang-kurang sembahyang tu jadi ada, mesti dia dapat serakaat. Man adraka raka'atan minas subhi faqad adraka subha. Dalam hadis Nabi kata, barang siapa dapat serakaat sembahyang subuh, maka dia dapatlah subuh. Maksud dia apa? Dikira sembahyang itu ada apabila seorang dapat serakaat dalam waktu. Dia sembahyang tadi dapat 1 rakaat, zuhur ke asar kita kira apa waktu, dalam waktu ikhtiar, waktu biasa. Maka sembahyang tu hukum dia apa? Ada. Kemudian yang kedua hukum dia apa? Tak habis 3 rakaat luar, itu haram. Ada tapi ma'at tahrim. Kita ada ma'at tahrim. Sembahyang tu tunai tapi jadi haram sebab tak dimasukkan ke seluruh sembahyang dalam waktu. Ya, tapi ada juga sembahyang tunai di luar waktu. Ini kena ingat zalan. Kalau pergi apa? Temu duga jawab kami ingat tu. Dia soal banyak-banyak kita soal balik. Dia pun pening tu. Apa sembahyang ada di luar waktu? Kau pandai-pandai pula, dah ada dalam waktu dah. Ada sembahyang dalam waktu ni dia. Ya. Bila dia jadi keadaan bertukar, tetap jadi ada apabila dia memasang niat. Masuk je maghrib, dia pun niat hantarkan maghrib dari isyak. Kalau dia tak niat, habis maghrib kan hukum sembahyang dia jadi qada. Ya, macam ni nak mengelakkan supaya sembahyang jangan jadi qada, maka dia niat. Masuk je maghrib, dia pun niat. Ya, aku sembahyang, aku jamakkan fardu maghrib ini kepada sembahyang fardu isyak. Maka jadilah sembahyang itu dipanggil tunai. Ya, tak dipanggil qada. Sebab apa? Ya, li uzrin, kena ada uzur. Itu elat. Elat apa? Li uzrin, kena ada uzur. Apa uzur dia? As-safar. Uzur dia musafir. Habis. Bermula niat jamak sebelum keluar. Yang pertama. Maka syarat ini faedahnya apa? Supaya jadilah sembahyang yang pertama itu adaun. Jadi ada, tiada jadi qada. Dan supaya harusnya mentahirkan sembahyang yang pertama tiada jadi derhaka. Barang siapa yang mentahirkan sembahyang sehingga keluar daripada waktu, walaupun sedikit, dia leka jadi kan, bermain ke apa kerja dia, tiba-tiba dia sembahyang keluar waktu, sikit je keluar, dan tayyat akhir dia baru nak bagi tayyat akhir zuhur, orang dah bang asar. Ya, dia nak tayyat akhir maghrib, orang nak masuk isyak, contoh dia. Maka hukum sembahyang tu haramun. Ya, haram. Dia wajib memasukkan seluruh sembahyang daripada takbiratul ihram sampai salam dalam waktu. Kecuali dia masalah sembahyang jamak ni, itu dikecualikan. Jika berniat jamak ia di dalam waktu yang pertama, sekira-kira tinggal daripada waktu kadar yang meluruskan sekalian sembahyang. Bermakna jangan sampai dia niat tadi dah tak lurus sembahyang, tinggal 1 minit misalnya, tak boleh, artinya dia haram. Jadi maknanya dia kena niat tu jaga. Masuk je waktu senang kita niat kalau nak buat jamak takhir. 1.
Adapun jika berniat jamak ia pada akhir waktu yang pertama sekadar meluluskan serakaat saja. Apa hukum? Kalau semayang apa serakaat dia? Semayang kan, sedangkan semayang nak dijamakkan ini semayang zuhur. Zuhur ada 4 rakaat. Jadi dah masuk zuhur tu dia tak niat. Tiba-tiba tinggal sikit dia waktu baru niat aku jamakkan fardu zuhur dalam fardu asar. Dia dapat lulus kalau semayang seterakat. Apa hukum dia? Dengan saja, maka iaitu derhaka ia. Hukum dia haram. Dan jika jadi sembahyang adak sekalipun. Sebab apa jadi adak? Sebab dia lulus sekarang. Itu mana adak ma'at tahrim. Adak tapi serta haram. Itu hukum. Dan jika tiada ia berniat jamak dalam waktu yang pertama atau berniat jamak ia pada akhir waktu sekira-kira tiada lulus ia serakat. Ya, tinggal beberapa second ni tuan-tuan. Dia pun habisnya habis waktu. Mana kau semayang pun tak sempat rakaat, dia tu jadi derhaka, mana haram ni. Lagi pula jatuh semayangnya qada. 2 hukum ada itu. Satu haram, satu lagi jadi qada semayang tu, ya. Habis. Itu syarat yang pertama. Mana dia kena niat dalam waktu yang pertama. Yang kedua, syarat takhir. Kekal safarnya hingga sembahyang yang kedua. Dia musafir itu kekal dalam musafir lagi hingga sembahyang yang kedua. Kerana jika jadi mukim ia sebelum sempurna sembahyang yang kedua, nasib jadilah sembahyang yang pertama itu qada. Jadi sembahyang pertama qada. Maka diketahui daripada demikian itu bahawa tiada disyaratkan pada jamak takhir itu berniat jamak dalam sembahyang yang pertama. Ya. Ya, dia ketahui, mana dipaham daripada demikian itu bahawa tiada disyaratkan pada jamak takhir itu, ya, pada jamak takhir berniat jamak dalam sembahyang yang pertama. Faham? Faham tak? Tak syarat. Kita dah niat tadi kan, sembahyang zuhur dengan asar, kita buat jamak takhir. Jadi masuk saja waktu zuhur, kita pun niat aku jamakkan sembahyang pada zuhur ini sebagai jamak takhir, ya, dengan asar dan waktu asar. Jadi bila dia sembahyang yang pertama kan, sembahyang apa? Zuhur. Sembahyang dia pertama sembahyang apa? Zuhur ke? Dia boleh buat, asar boleh buat, tak apa. Ya. Katakanlah dia buat apa? Asar dulu. Dia raikan waktu. Kalau dia buat zuhur dulu, dia raikan apa? Tertib. Tertib mana zuhur dulu, asar kemudian. Tapi kalau dia nak buat asar dulu pun boleh. Tapi dalam sembahyang tak syarat lagi tu. Tak syarat lagi dia niat jamak. Ya, besaran takdim mesti dia niat jamak tu. Mesti dia niat jamak dalam sembahyang yang pertama. Kalau tidak, tak boleh jamak dia kena tolak tempat masing-masing. Dan tiada syaratkan mendahulukan sembahyang yang mempunyai waktu. Kalau sembahyang jamak takdim, dia kena raikan yang punya waktu dulu, maghrib dulu, kemudian tarik niat isyak. Ataupun dia niat zuhur dulu, kemudian dalam zuhur dia niat tarik asar dalam dia. Ada pun takhir tak syarat. Ya, di sana maknanya waktu asar pun dah masuk, zuhur pun dah masuk, sebab dia dah niat pindah, dia nakal waktu tu. Maka tak syarat dia mendahulukan empunya waktu. Dengan bahawa kalau sembahyang zuhur ikut tertib dulu boleh. Ya. Dan tiada syaratkan muwalat sekalian tu sunat juga. Mana kalau dia sembahyang asar, lama kamu di sembahyang tu, sikit-sikit 2 rakaat lepas, tak ada masalah. Ya, itu maksud tidak syaratkan muwalah pada jamak takhir, berlainan pada jamak takdim disyaratkan muwalah. Kalau tidak, sembahyang tu kena tolak balik sembahyang lepas ni. Best. Dan satu lagi, syahdan harus mengerjakan sembahyang jamak takdim dalam negeri kerana hujan. Buat jamak takdim, ya, kerana hujan. Dia panggil jamak lil matar. Jamak kerana hujan. Ni masalah ni biasa ni berlaku dahulu. Orang dahulu. Sebab apa? Sebab hujan menyebabkan dia sukar nak patah balik, kan, ke tempat jamaah masjid atau surau. Ya, dulu dia orang pakai payung apa? Daun keladi Sarawak. Tahu? Atau payung ni apa? Daun pisang. Kalau dia pakai tu lencun ni kan habis. Jadi biasanya maghrib, kan, dia lepas maghrib jenah, tak ada apa kan, dia balik rumah. Kemudian isyak kan dia datang balik. Jadi kena hujan terlampau lebat ni, kalau dia balik ni kan, dia rasa memang tahu dia nak patah balik ni kan. Ya, jadi luputlah jamaah
maka boleh dia jamak takdim. Boleh jamak takdim. Itu satu je, bukan takhir ni. Harus mengerjakan jamak takdim dalam negeri. Apa negeri? Dalam kampung. Sebab kerana hujan. Tadi sebab kerana safar, musafir. Yang ni sebab kerana hujan. Jadi dalam jamak takdim ada dua. Satu dipanggil lis safar, satu lil matar. Ada pun jamak takhir tak boleh. Jamak takhir satu je, lis safar saja. Kerana musafir saja. Dan jika tiada lebat sekalipun, jika an innil ghayah, mana sekalipun nampak tak berapa lebat, diharuskan oleh syarat. Sebab dia kata harus, tak jadi wajib itu. Dengan syarat jika ada mereka itu sembahyang berjamaah pada tempat yang jauh. Ni dulu masalah ni. Sekarang jauh dah berdekat. Start kereta brom sekejap sampai. Tak ada masalah. Masalah tak timbul. Ni dulu masalah ni. Sebab apa? Ada gharat. Ada enlat dia. Enlat dia apa? Takut dia sampai gangguan. Sekarang terganggu tak dengan hujan? Tak terganggu. Al-enla tadurul ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Itu kaedah fiqah ni. Al-enla tadurul ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Enlat dia mengikut ma'lul. Benda yang dienlatkan sebab. Sekarang hukum dia datang sebab apa? Sebab lil masyakkah. Dia jauh balik nak patah balik masyakkah. Sekarang ada kereta, sekarang ada masyakkah tak? Tak ada. Hukum tak ada. Itu hukum fiqah kita. Dia tengok enlat. Ada tak sebab kerana dia? Kalau tak ada kerana, hukum tu tak ada. Kalau ada kerana dia, hukum tu datang. Itu kan ada fiqah kita. Kita tasbihkan sunat subhanallah a'la wa bihamdi, subhanallah azim wa bihamdi, sunat 3 kali. Tiba-tiba ada enlat mendatang, enlatul aridah. Enlat mendatang. Dia bangun tidur tinggal 5 minit dia. Dan dia yakin kalau dia taslis wuduk, dia buat wuduk 3 kali, dia tasbih 3 kali, memang sembahyang ni keluar waktu. Tapi kalau dia yakin dia buat wuduk sekali-sekali ambil wajib saja, masih dapat ra'i ke dalam waktu. Ketiga tu hukum taslis wuduk sunat tu dia haram hukum ni. Meniga-nigakan dalam wuduk adalah sunat. Paman asa'a wa naqasa, paman zada wa naqasa faqad asa'a wa zalama. Siapa ambil wuduk dia kurangkan ataupun dia lebihkan, maka asa' dia buat silap, wa zalam dia buat zalim. Zalim maknanya ghairu wadun syai' fi ghairi mahalli. Dia letak benda tak kena tempat. Mana kena 3 taslis sunat. Tiba-tiba datang elat yang aridah. Elat baru datang. Sebab apa? Lidikil waqt. Waktu sempit. Ketika itu kalau dia yakin dia buat 3-3, ambil basuh muka 3 kali, semua 3 kali, memang dia confirm yakin memang keluar waktu. Dan kalau dia buat satu-satu dia yakin masih dalam waktu. Ketiga tu wajib dia meninggalkan taslis dan haram dia meninggal-ninggalkan. Sebab menyebabkan waktu akan keluar, semaya akan keluar waktu. Itu mana apa nak cerita? Enlat. Mana enlat tadi? Sebab lidikil waqt, waktu sempit. Ya, tu fiqah tu. Tu fiqah dia luas, dia kembang kuncup. Ada kali dia buka, ada kali tutup. Ya. Kalau sempit dia buka balik. Ya. Iza taqada amru ittasa'a. Bila urusan tu sempit, saya nak buka balik. Sini di antara habis. Jadi jika ada sembahyang berjamaah pada tempat yang jauh, ya, daripada kediaman mereka itu, jauh sangat, lagi pula beroleh kesakitan, ini dipanggil lil masyakkah. Dia balik je sekarang, dulu kan biasa sembahyang lepas maghrib dia balik gumau, hujan lebat, dan kalau dia balik dia kata tak boleh datang lagi dah. Ya, sebab payung dulu pakai daun ni, daun pisang, daun keladi kan. Jadi oleh kerana tu nak jaga jemaah ni boleh dijamak. Dijamak apa? Jamak apa tadi? Takdim. Apa ni takdim? Tarik isyak dalam sebelum maghrib kan, dia pun tarik sembahyang isyak masuk dalam. Kemudian dia balik jelah. Tu boleh. Tiap-tiap mereka dengan hujan pada jalannya tadi. Dan demikian lagi disyaratkan ada hujan tu pada ketika takbiratul ihram sembahyang pertama. Ketika dia takbiratul ihram sembahyang maghrib, hujan tu ada. Dan salamnya saat rakaat pertama, sembahyang pertama, dan takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Mana kalau di salam yang pertama hujan pun geda dah. Ada tak boleh nak buat jamak taklim. Jamak lil matar tak boleh itu. Tapi syarat dia misalnya takbir kedua hujan masih ada lagi. Dan jika teduh hujannya pada ketika yang lain daripada itu sekalipun. Ya, dia sembahyang rakaat pertama, dia kan sembahyang waktu pertama, hujan lebat lepas takbir. Rakaat kedua nampak geda balik. Tiba nak salam hujan lebat balik. Boleh lagi. Ya. Antara pun kena ada hujan ke. Kalau antara tu kering je tak boleh. Sembahyang isyak kena tolak waktu dia boleh. Baik. Maka diketahui daripada demikian itu bahawa tiada harus jamak takdim di dalam negeri kerana hujan jika ada mereka itu sembahyang di rumah. Ni sembahyang elak sembahyang nak jaga jemaah. Dia sembahyang maghrib, biasa lepas maghrib tak ada program dia balik rumah, lepas tu dia datang balik.
Sekarang hujan, kalau dia datang dia rasa tak boleh datang balik. Ni masalah dulu. Sebab apa? Lil masyakkah. Sekarang ada masyakkah tak? Elat sini apa ni? Masyakkah tu elat dia. Al-elat tadu ma'al ma'lu wujudan wa adaman. Tu elat ni. Jadi elat di sini elat al-masyakkah. Payah. Sekarang ada payah tak? Tak. Maka tak timbul masalah. Ya. Sebab sekarang ada masalah start kereta berum. Tak ada kena hujan, tak ada kena apa. Kan? Yang kena hujan kereta je. Jadi makna bahawa tiada harus jamak takdim dalam negeri, dalam kampung kerana hujan. Bila disemayang di rumah. Tak timbul masalah ni. Dan jika berjamaah sekalipun, ya, walaupun di jemaah tadi di rumah dibuat semayang jemaah, kan, lebat maghrib ni kan, dugaannya sama-sama dalam rumah, anak-anak buat semayang 5 orang jemaah. Buat jemaah takdim batal, tak sah semayang. Sebab elat dia tak ada masyakkah. Habis. Atau ada mereka itu semayang berjemaah pada tempat yang hampir sekira-kira tiada kesakitan. Itu panggil elat dia tidak apa? Lil masyakkah. Ya, semayang rumah dia dengan sebuah masjid 3-4 langkah je. Ya, mana kalau dia balik rumah kan dia patah sekejap dia boleh sampai, tak ada apa hal. Kita boleh jamak. Kita boleh jamak lil matar. Jamak lil matar hanya satu saja. Dia boleh buat takdim dan elat dia ada masyakkah. Kalau tak ada masyakkah dia tak boleh buat jamak. Ya. Atau pada tempat yang jauh tetapi ada bagi mereka itu kenaungan. Ha tu. Mana dia ada naung, payung pun elok, masalah tak ada apa gangguan, kena pergi. Sekarang lebih lagi kereta pula, ya. Jadi masalahnya tak timbul sekarang bagi orang yang ada kenderaan, tak timbul. Masuk kereta dum jalan sampai, tak ada apa-apa. Tak ada masyakkah. Maka tak boleh jamak takdim lil matar, kena hujan tak boleh. Ketiga, waktu sekarang ni bagi kebanyakan, ya. Atau semayang mereka masing-masing seorang diri. Dia semayang bukan jemaah pun, dia semayang seorang diri. Itu tak timbul masalah ni. Sebab sini masalah dinaraikan jemaah. Bakal dibalikkan dia tak lihat patah balik masjid atau surau untuk semayang isyak berjemaah. Jadi sangkut dekat rumah. Tapi kalau dia memang tak jemaah, tak timbul hukum dekat dia. Tak diberikan rukhsah syar'i sebab tidak ada tuntutan di sini. Kemudian babus salatul jumaah, bab semayang Jumaat. Wallahu a'lam.